Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih yang berhormat timbalan yang dipertua, yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar, yang berhormat Ketua Pembangkang, Esko Kerajaan Negeri Perak, ahli-ahli yang berhormat daripada Kerajaan dan Pembangkang, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai Kerajaan Negeri maupun persekutuan dan rakan-rakan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali, izinkan saya untuk merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada Datuk yang dipertua kerana sekali lagi dilantik menjadi Speaker Dewan Negeri Perak. Ucapan tahniah ini juga saya tujukan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan ahli-ahli Yang Berhormat Kerajaan yang telah dilantik menjadi anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Semoga dengan lantikan sekalian ahli-ahli yang berhormat dapat mensejahtera dan memakmurkan negeri Perak ini. Salam sejahtera kepada rakan-rakan ahli yang berhormat dari Kerajaan dan Pembangkang, pegawai-pegawai dan para hadirin yang dimuliakan serta rakan media. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih saya kepada timbalan yang dipertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan titah Tuanku Sultan Perak. Bagi ucapan sulung saya sebagai Adun Cenroh, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pengundi-pengundi di Dun Cenroh dan anak-anak muda yang telah memberi mandat kepada Perikatan Nasional untuk memimpin di Cenroh dan 25 Dun yang lain. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kepimpinan Perikatan Nasional Negeri Perak atas kepercayaan dan tindakan berani gabungan ini mempertaruhkan banyak anak-anak muda seusia saya dalam PRU yang lalu. Dalam menjunjung kasih di atas titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, sewaktu istiadat pembukaan rasmi penggal pertama Dewan Negeri ke-15 Perak Darul Rizwan semalam, saya akan membawa perbahasan saya ke arah penyataan hasrat rakyat di kawasan saya serta perkara-perkara yang terbit dari buah fikiran saya sepanjang tempoh yang singkat ini. Timbalan yang dipertua, melalui titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Sultan Perak Darul Rizwan semalam, kita dengan jelas kita percaya dan perlu hayati tentang bukan sahaja hasrat ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Sultan Perak Darul Rizwan, tapi juga hasrat yang terbuku di dalam setiap benak hati rakyat negeri Perak untuk negeri ini terus-menerus menjadi sebuah negeri yang makmur dan sejahtera dengan memastikan prinsip-prinsip asas integriti dan nilai murni yang baik dijadikan tunjang utama kepada kestabilan politik negeri ini. Perkara ini hanya boleh dicapai melalui penghayatan dan pegangan teguh terhadap asas-asas rukun negara yang sudah pasti akan menjamin kesatu paduan rakyat, keharmonian negeri dan kemampanan taraf hidup tanpa menyentuh perkara-perkara sensitif yang akan menyebabkan kegusaran dalam kalangan rakyat negeri Perak. Pembudayaan saling menghormati antara kaum dan agama juga adalah sangat penting melalui pemahaman sensitiviti kaum dan agama dapat memastikan perbalahan antara rakyat dapat dikurangkan. Hal ini dapat dipastikan melalui peranan kita semua, ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan ini untuk terus memastikan pembudayaan ekstrim dalam bicara tidak dilakukan secara terus-menerus. Begitu juga keperluan kerajaan campuran negeri Perak. Ini untuk memastikan kemampanan ekonomi negeri Perak bagi memastikan rakyatnya dapat menamatkan dan mengeluarkan diri daripada tempoh sukar yang dihadapi di era pasca COVID-19 yang telah memberi kesan mendalam pada lubuk pencarian rezeki kebanyakan mereka. Cabaran ini akan menjadi cabaran yang besar buat kerajaan campuran di hadapan saya. Lebih-lebih lagi, tahun 2023 akan menjadi tahun yang mencabar dan menguji kemampuan pihak kerajaan mengurus ekonomi ketika era kemelesetan ekonomi global yang bakal melanda tahun hadapan. Daripada seluruh ahli-ahli yang berhormat Perikatan Nasional, kami jelas dan teguh dengan pendirian kami di saf pembangkang untuk menyokong pihak kerajaan sekarang ini di atas dasar-dasar yang memanfaatkan rakyat selagi berpegang kepada prinsip-prinsip yang dinyatakan di awal tadi. Saf pembangkang akan memainkan peranan semak dan imbang kepada dasar-dasar yang akan dibawa oleh pihak pembangkang bagi memastikan semua yang dibawa adalah telus dan tidak melanggar prosedur yang menjurus kepada tidak keamanan urusan negeri. Selain itu, keadilan dan kesesamaan pihak kerajaan untuk menyediakan peruntukan yang sama rata kepada adun pembangkang negeri ini seperti biasa. Beberapa tahun sebelum
perlu diambil perhatian dan dilakukan bagi memastikan kesemua wakil rakyat yang dipilih dapat menjalankan tugas dengan baik. Perkara ini akan memastikan keharmonian hubungan antara pihak kerajaan dan pembangkang dalam menumpukan urusannya kepada rakyat berbanding pertikaman antara satu sama lain. Timbalan yang dipertua. Pada kesempatan perbahasan kali ini, saya ingin membawakan pandangan peribadi saya mewakili anak muda berkenaan arah dasar yang perlu dibawa kerajaan negeri ini bagi memastikan hak-hak kumpulan rentan ini terjamin, memandangkan saya juga masih tergolong dalam kategori belia. Timbalan yang dipertua, saya berumur 25 tahun. Sebelum ini berniaga, sekarang menjadi wakil rakyat. Sedang dalam proses membeli rumah dan macam-macam lagi yang belum dicapai dalam kehidupan. Sedar atau tidak, dalam pengenalan diri saya sebentar tadi, saya telah menyatakan sebahagian komponen cabaran yang sedang dihadapi oleh anak muda sebaya dengan umur saya di luar sana. Pertama, cabaran pekerjaan. Kedua, cabaran untuk berkeluarga. Ketiga, cabaran untuk memiliki rumah yang selesa. Cabaran-cabaran ini adalah sebahagian kecil daripada keseluruhan cabaran yang dihadapi oleh anak-anak muda di negeri Perak. Jika kita telusuri lagi, banyak lagi cabaran yang dihadapi oleh anak-anak muda di negeri ini yang perlu kita sebagai pemimpin memberi tumpuan. Cabaran seperti hak untuk mendapat pendidikan berkualiti, cabaran untuk sentiasa mempunyai makanan di atas meja di rumah, cabaran untuk membangunkan diri melalui perolehan pengetahuan untuk kebolehan pasaran diri dan banyak lagi cabaran-cabaran lain yang kumpulan kami hadapi. Cabaran-cabaran ini adalah tanggungjawab pihak kerajaan untuk menyediakan segala kemudahan melalui kemampuan yang ada untuk diatasi dan menjamin kepada kesejahteraan negeri. Sebagai contoh, kerajaan seharusnya memperluaskan skim rumah Perakku bukan sahaja kepada golongan miskin tegar B40, tetapi juga untuk kumpulan anak muda yang sedang memulakan kerjaya dan mendirikan rumah tangga dengan skim yang bersesuaian dengan keadaan pendapatan mereka. Melalui penambahbaikan, skim ini akan membantu menambah baik kualiti kehidupan mereka sekaligus membawa kesejahteraan kepada negeri bertuah ini. Begitu juga dengan cabaran berkaitan peluang pekerjaan. Jika kita lihat dengan mata kasar, ketika pilihan raya umum ke-15 yang lalu, begitu ramai anak muda perantau yang balik untuk membuang undi pada 19 November yang lalu. Melalui pemahaman kecil saya adalah anak-anak muda di negeri Perak ini banyak berhijrah keluar dari negeri Perak untuk mencari rezeki. Menurut pahaman saya juga, hal ini adalah peluang yang bersesuaian dengan kehendak kerjaya pilihan. Mereka tidak wujud di dalam negeri ini. Perkara ini adalah sesuatu yang perlu dibimbangkan oleh kita semua kerana secara tidak langsung dalam tempoh mendatang, negeri Perak akan mengalami talent deficit akibat penghijrahan golongan profesional atau berkemahiran ke negeri yang lain. Sekaligus akan menyebabkan kelumpuhan komuniti-komuniti di desa-desa kerana jumlah penduduknya kian berkurang dan akhirnya mematikan komuniti tempatan. Pihak kerajaan perlu menangka sesuatu pakej pelaburan yang komprehensif bagi menarik pelabur-pelabur untuk mendirikan fasiliti pejabat ataupun kilang mereka di negeri ini yang akan membawa peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Terdapat daerah-daerah yang masih tidak dimaksimalkan penggunaan kawasan perindustrian seperti di Seri Iskandar, yang mana tapaknya sudah ada tapi industrinya tiada. Sudah pasti pelabur sebenarnya tidak dapat daya tarikan yang memenuhi kehendak mereka jadi faktor kepada masalah ini. Begitu juga keadaan yang dihadapi melalui resource loss akibat ekspor keluar maksima pelbagai sumber asli dan hasil tanah yang dijual sebagai harga mentah. Sedangkan kita sebagai sebuah negeri boleh melakukan inisiatif penghasilan produk akhir, hiliran atau end product dari sumber-sumber asli dan hasil tanah ini dan dijual pada harga yang lebih tinggi, di samping dapat mewujudkan rantaian pekerjaan. Sumber asli seperti batu kapur tidak seharusnya diekspor keluar mentah, tapi ia perlu diproses untuk menjadi batu mama komersial di dalam negeri ini sebagai produk sebelum diekspor keluar. Begitu juga hasil tanah negeri seperti nenas, pisang, durian dan banyak lagi. Jika disediakan pakej sokongan perniagaan yang bersesuaian, sudah pasti akan menarik minat anak tempatan untuk penghasilan produk hiliran yang lebih banyak. Hal ini akan membawa lebih banyak hasil kepada pihak kerajaan di samping
mewujudkan peluang rangkaian perniagaan dan untuk rakyat tempatan. Timbalan yang dipertua. Tidak terhenti di situ, ekonomi kumpulan anak muda juga dapat dijamin dengan program job matching yang lebih meluas. Saya percaya pihak kerajaan negeri melalui agensi Pusat Aspirasi Anak Perak atau PASAP bersama beberapa agensi di peringkat negeri seperti Perkeso tahun ini dan tahun lalu telah melakukan pelbagai program Karnival Kerjaya dan macam-macam lagi program yang membantu anak-anak negeri ini untuk mendapat pekerjaan. Program-program ini sememangnya membantu mereka membuka ruang pekerjaan untuk anak muda negeri ini kepada peluang kerjaya bidang mereka. Tapi akibatnya ada setengah mereka terpaksa berhijrah meninggalkan negeri ini untuk pekerjaan tersebut. Maka kian sunyi negeri ini dari aktiviti yang merancak ekonomi. Pada hemat pandangan saya, kita memerlukan lebih banyak pakej startup untuk anak-anak muda. Cenderung laluan. Sila. Terima kasih kepada Cenderuh. Timbalan yang pertua, saya tertarik juga dengan ucapan yang disebut oleh Cenderuh, tapi saya nak menambah, kalau boleh dipersetujui, selain pada peluang pekerjaan dan juga bentuk-bentuk perniagaan yang boleh kita sediakan kepada anak muda, jangan kita lupa ilmu kepada mereka ni. Kerana berlaku di tempat saya 2-3 hari lepas, seorang anak muda umur lebih kurang seperti Cenderuh membuka kedai motor yang semakin meningkat. Tiba-tiba berlaku kebakaran. 57 biji motor dalam kedai dia terbakar. Semua tu adalah milik pelanggannya. Bayangkan 57 biji motor, hampir 500,000 nilainya. Maksud saya ialah kita perlu memberikan peluang pekerjaan, memberikan ruang perniagaan, tapi dalam masa yang sama kita memberi pendidikan, contohnya insurans yang perlu diambil. Tetapi pemuda ini tidak ambil insurans pun. Jadi saya mohonlah kalau boleh kepada Exco Keusahawanan lah kot, boleh tolong tengok pemuda ini diselingsing. Terduduk dah, menangis bila saya jumpa dengan beliau dan kita pun tak tahu macam mana nak tolong dia. Jadi dalam keadaan sekarang dia tak ada apa-apa dah tu. Jadi mohonlah supaya boleh diambil tindakan, apa-apa geran yang boleh kita bantu seorang anak muda yang semakin meningkat. Tiba-tiba apabila terkena bencana dia terduduk, tak boleh nak buat apa lagi dah. Sekian. Terima kasih Sing. Masukkan dalam ucapan saya. Ingin saya menyambung, pihak kerajaan perlu menyediakan lebih banyak pakej startup untuk anak-anak muda negeri Perak untuk memulakan perniagaan. Data daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia menunjukkan bahawa hampir 430,000 syarikat dan perniagaan yang didaftarkan di Malaysia pada tahun 2021. 40% daripadanya adalah syarikat pemula dari kalangan golongan belia. Yang menjadi kegusaran adalah Cenderung tak laluan. Sekejap. Sekejap lagi. Yang menjadi kegusaran adalah untuk memastikan syarikat-syarikat pemula ini kekal melalui suntikan dana modal yang bersesuaian, terutamanya untuk syarikat dan perniagaan di negeri Perak. Impaknya, dengan kelestarian syarikat dan perniagaan ini, semua akan merancakkan lagi aktiviti ekonomi melalui rantaian perkhidmatan dan peluang pekerjaan yang tersedia. Langsung. Ya. Okey. Okey, Jangan. Okey, timbalan yang dipertua. Saya dah celah banyak kali tadi. Yang pertama saya lupa nak sebutlah. Ketua-ketua jabatan yang saya kasihi, warga dewan yang saya kasihi, warga media yang saya hormati. Maaflah, tadi kegarahan nak cakap terlupa nak sebut. Okey, timbalan yang dipertua. Cenderuh setujukah dengan saya bahawa selepas COVID, impak daripada COVID-19, ya, bukan semua orang menikmati pembangunan sebenarnya. Banyak dari kawan-kawan kita cakap tentang pembangunan dan sebagainya. Hakikat sebenarnya bukan semua menikmati pembangunan. Sebab dikatakan
Ini survey daripada Jabatan Perangkaan yang dibuat 2 tahun sekali ya. Pagi tadi saya sebut tentang Household Index, petang ni saya sebut Household Income Survey. Yang mana yang saya sebut pagi tadi, Perak berada di kedudukan ketiga ke bawah. Ketiga ke bawah. Sebabnya kerana keluarga 50% daripada keluarga-keluarga yang terkena dengan impak COVID-19 ni, mereka menjadi keluarga yang rentan. Tadi cenderung ada sebut perkataan rentan. Saya pun baru kenal perkataan rentan hari ni. Terima kasih. Rentan maksudnya keluarga ini mudah terjejas. Silap sikit je terjejas. Goyang sikit je jatuh tu. Tapi kita dah usaha macam-macam. Sebagai pemimpin, sebagai wakil rakyat, kita usaha macam-macam. Ya, macam di tempat saya Alor Pongsu, saya galakkan mereka buat perniagaan online. Saya galakkan anak muda juga buat perniagaan online. Tapi coverage online, saya ingat di Alor Pongsu lebih kurang tak sampai 60%. Yang berhormat, soalan. Ya. Sila. Akan soal sekejap. Bagi orang muda ni faham sikit ya. Okey. Jadi keperluan online tu. Jadi setuju cenderung bahawa keperluan coverage internet di kawasan kita amat perlu dipertingkatkan supaya mendapat perhatian daripada kerajaan negeri. Terima kasih cenderung. Terima kasih Alor Pongsu. Boleh masukkan dalam ucapan saya dan saya setuju. Timbalan yang dipertua, pada hemat pandangan saya, adalah baik jika pihak kerajaan negeri dapat memperbanyakkan atau memperluas bantuan pinjaman pendidikan atau beasiswa pendidikan negeri Perak melalui agensi milik negeri seperti Yayasan Perak untuk bidang profesional bagi memastikan kumpulan profesional di negeri Perak ini terus bertambah dan seterusnya mengikat kumpulan ini melalui kontrak perkhidmatan dalam negeri Perak untuk memastikan pengurangan impak talent loss kepada negeri ini. Timbalan yang dipertua. Seterusnya saya ingin menarik perhatian pihak kerajaan kepada keperluan kawasan yang saya wakili, iaitu kawasan Don Chenroh. Selama tempoh saya berkhidmat kepada rakyat atas kapasiti peribadi dan setelah sebulan menjadi adun, saya dapati beberapa perkara kritikal yang perlu ditangani segera. Timbalan yang dipertua. Sejak kebelakangan ini dalam tempoh yang singkat, kawasan Don Chenroh di beberapa tempat telah mengalami banjir yang sederhana teruknya. Namun ia tetap bencana yang menggusarkan. Punca sudah dikenal pasti akibat hujan lebat yang berpanjangan seterusnya menyebabkan sungai-sungai berdekatan seperti Sungai Temung, Sungai Cempias, Sungai Terap dan Sungai Biong tidak dapat menampung kapasiti air, mengakibatkan berlakunya banjir di kawasan sekitar. Begitu juga dengan kemudahan infrastruktur yang lain yang perlu diambil perhatian di kawasan saya, seperti kekurangan lampu jalan, keperluan penerapan semula jalan-jalan berlubang dan juga penyediaan fasiliti asas seperti Dewan Orang Ramai dan kemudahan sukan oleh pihak kerajaan. Kawasan Don Chenroh sangat memerlukannya untuk memastikan keadaan rakyat yang lebih sejahtera. Dalam erti kata lain, Don Chenroh kekurangan fasiliti asas untuk memastikan komuniti kawasan ini hidup dengan aktiviti rakyat setempat. Don Chenroh memerlukan lebih banyak gelanggang futsal, sepak takraw, badminton untuk anak-anak muda di kawasan bagi mengamalkan gaya hidup sihat. Begitu juga rakyat di Don Chenroh amat memerlukan dewan serbaguna yang selesa di mana masih belum ada di dalam kawasan Don Chenroh untuk rakyat menjalankan segala bentuk aktiviti kemasyarakatan dalam usaha membina masyarakat madani dan rantaian aktiviti sosial dan ekonomi lestari. Meskipun kebanyakan perkara ini adalah di bawah bidang kementerian di Persekutuan, namun koordinasi antara anggota-anggota Majlis Mesyuarat Negeri dengan pihak kementerian di Persekutuan sikit sebanyak akan membantu memberi impak kepada penyediaan keperluan-keperluan ini. Begitu juga keperluan untuk menambah baik beberapa piagam pelanggan yang menjanjikan perkhidmatan terbaik daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan yang ada perlu diperhalusi. Timbalan yang dipertua. Maka melalui 3 tunjang isi perbahasan saya dalam menjunjung kasih di atas titah ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan pastinya akan memenuhi hasrat Paduka Seri Sultan Perak dan seluruh rakyatnya. Saya dengan rendah diri ingin memohon perhatian pihak kerajaan
dan seluruh jabatan-jabatan dan agensi untuk sama-sama kita majukan negeri tercinta. Semoga negeri Perak Darul Rizwan kekal sejahtera dan berdaya saing demi masa depan yang terjamin. Sekian. Cenderoh, Manjui. Sekian lah. 1 Boleh? minit. Boleh? Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Wabi Cenderoh, saya kira Wabi Cenderoh lah wabi yang paling muda dalam Dewan kita. Saya mewakili orang muda juga mengucapkan tahniah pada beliau. Satu lontaran ataupun soalan yang nak dibangkitkan Cenderoh, isu brain drain ataupun isu anak muda di negeri Perak ni yang keluar daripada negeri kita dan cari kerja tempat lain. Adakah Cenderoh setuju supaya kita kerja negeri, kita bagi beasiswa kepada anak muda yang sama belajar sampai degree. So adakah Cenderoh setuju jika Maja menyatakan kita perlu fokus anak muda ni supaya kita nak pastikan nanti dia orang balik, dia orang jadi pemikir kepada kerja negeri. Benda sangat penting kepada kita tuan-tuan. Orang muda perlu diberikan ruang dan banyak anak muda Perak ni yang saya jumpa di luar sana, Kuala Lumpur, di Selangor, bahkan di luar negara, banyak rakan-rakan saya juga, anak Perak. Tapi mereka tak boleh menyumbang idea mereka yang baik, yang hebat ni kepada negeri. Jadi adakah Cenderoh setuju supaya kita fokuskan ke perkara mereka, bagi beasiswa untuk sama masters PhD, mereka pakar bidang masing-masing dan kita kena monitor, kena betul-betul ikat. Balik kita boleh tarik mereka bersama JLC ataupun dengan agensi kerja negeri, dan kita pun nak tengok wajah-wajah baru, muka-muka baru, orang muda di Perak ni yang boleh menyumbang semula pada negeri kita. Adakah Cenderoh setuju? Dan saya rasa inilah antara perkara yang penting yang selalu saya bincang dengan komuniti orang muda, anak-anak muda yang anak-anak Perak yang saya rasa sangat rugi jika mana bakat mereka tidak disumbangkan semula pada negeri yang kita cintai ini. Terima kasih banyak Cenderoh, terima kasih banyak Timbalan Speaker. Terima kasih Manjui. Timbalan yang betul, saya setuju dengan Manjui dan boleh masukkan dalam ucapan saya. Sekian. Terima kasih kepada Yang Berhormat Cenderoh yang pembahas yang